Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton ke channel saya mohon sabit anda untuk subscribe ke channel saya. Dan bagi anda subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan dan juga adik keluarga anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Okey, jadi kebelakangan ini saya banyaklah melihat dan juga menerima persoalan berkenaan dengan apa perkembangan bagi isu air citra sebanyak RM10,000, kerana yang terakhir adalah perkongsian daripada Dr. Ashraf Wajdi berkenaan dengan perkara tersebut telah pun dinyatakan kepada Perdana Menteri Malaysia, dan Perdana Menteri telah menyatakan bahawa beliau telah mengarahkan Tengku Zafrul untuk membuat tindakan ataupun kajian, dan seterusnya perkara ini akan diumumkan dalam Belanjawan Negara 2022 pada 29 Oktober 2021. InsyaAllah sekitar jam 4 petang Belanjawan akan bermula. Okey, jadi jika kita lihat di sini bagi isu air citra RM10,000 ini, yang pertama ada banyak kekeliruan lah berkenaan dengan sama ada lagi pengeluaran tambahan sebanyak RM10,000 ataupun daripada RM5,000 ini dijadikan RM10,000. Permohonan ataupun permintaan yang asal adalah daripada RM5,000 menjadi RM10,000 dan dibayar secara one off payment, bukanlah lagi satu penambahan pengeluaran sebanyak RM10,000. Okey, itu yang pertama. Itu adalah tuntutan yang asal, tuntutan yang sebenarnya, dan perkara ini berlarutan lah. Jadi dalam tempoh tahun ini, bulan 11 dan juga bulan 12, hanya tinggal lagi 2 sesi pembayaran untuk air citra. Jadi apa saja perkara akan berlaku. Kemudian ramai juga yang memberikan respon, memberikan orang kata luahan yang marahkan kepada Tengku Zafrul kerana tidak membuat sebarang keputusan, tidak membuat sebarang pengumuman, dan masih lagi macam berdiam diri ataupun membuat kajian. Tapi pada pandangan saya, daripada apa yang saya perhatikan, Tengku Zafrul ni dia tidak bersalah sebenarnya, kerana beliau adalah menteri yang diletakkan di dalam portfolio keuangan, yang mana tujuan dia selain daripada untuk mengkaji tentang bantuan-bantuan, beliau juga berperanan untuk mengkaji bagaimana kerajaan nak menambahkan menjana semula pendapatan setelah banyak wang yang dikeluarkan untuk perbelanjaan, sama ada dalam bentuk bantuan, sama ada dalam bentuk untuk bantuan kesihatan dan juga perkara-perkara yang lain. Dan kenapa Tengku Zafrul pada saya tidaklah bersalah, kerana sekarang ni kepimpinan pun telah pun bertukar kepada kepimpinan yang baru, dan yang banyak menyuarakan ataupun majoriti yang menyuarakan adalah daripada satu parti politik sahaja, yang mana parti politik ini adalah daripada kalangan mereka yang berada ataupun yang mempunyai jawatan di dalam kabinet, malah jawatan yang tertinggi. Jadi pada saya sebenarnya, jika hendak dilaksanakan air citra RM10,000 ini, sebenarnya ianya tidaklah terlalu sukar ataupun tidaklah perlu orang kata apa fight ataupun dituntut dan sebagainya, kerana kalaulah tuntutan itu datang daripada pihak pembangkang, itu adalah satu perkara yang lebih logik lah kan, untuk meminta kepada mereka yang sedang mentadbir. Tetapi ini adalah permintaan daripada parti yang sedang mentadbir itu sendiri. Jadi di situ apabila dilihat semula, apabila dikaji semula, saya merasakan macam ada something yang pun tak tahu nak kata macam mana, tapi macam something fishy sikit lah. Kenapa terlalu bersusah payah sangat untuk membuat pelbagai tuntutan, sedangkan kita berada ataupun mereka ini berada dalam satu kapal. Sepatutnya perkara tersebut jika benar hendak dilaksanakan, permudahkan, tidak perlu ditangguhkan. Dan jika kita lihat dari segi pelaksanaan air lestari dan juga air sinar itu sendiri, tidak ada sebarang orang kata keperluan sehingga memerlukan perkara tersebut dibentangkan dalam parlimen, dibentangkan dalam belanjawan ataupun sebagainya. Dah dilaksanakan, barulah dibentangkan. Jadi sepatutnya jika bertujuan untuk memudahkan orang kata keadaan rakyat dalam keadaan pandemik sekarang ini, sepatutnya perkara ini, tuntutan air citra ini diluluskan, diperhalusi dengan segera, tidak perlu ditunggu sehingga Belanjawan 2021.
Okey, kemudian ramai juga yang bertanyakan, apa pandangan abang, apa pandangan Firdaus berkenaan dengan permohonan ni, adakah akan dilayan, adakah akan ditolak? Daripada jawapan yang diberikan, jika kita lihat jawapan yang diberikan oleh Perdana Menteri Malaysia dalam apa yang dikongsikan oleh Dr. Ashraf, saya merasakan akan ada penambahbaikan berkenaan dengan pengeluaran daripada kumpulan wang simpanan pekerja daripada KDBSP. Saya kemungkinan besar merasakan macam agak 50-50 macam tu untuk Citra ni, sebab kalau nak ditambah baikkan secara logiknya ia boleh dilaksanakan dah, tidak perlu sebarang penangguhan. Kajian, saya percaya perkara ini telah pun dilakukan daripada sebelum skim iLestari sendiri diwujudkan. Kajian itu telah pun dilakukan. Jadi kemudian kita ada skim iSinar, kajian pun sudah dilakukan. Kemudian pada bulan 6 tu apabila nak diumumkan untuk Citra ni, kajian pun telah dilakukan. Jadi terlalu banyak kajian telah pun dilakukan. Jadi apabila dilihat pada keadaan di sini, saya merasakan mungkin akan ada pengeluaran yang baru daripada KDBSP, tetapi jika dilihat pada keadaan ataupun situasi yang berlaku sekarang ini, kemungkinan besar pengeluaran tersebut mungkin akan bersyarat ataupun mungkin akan ada berkriteria seperti iSinar semasa bulan 12 ataupun bulan 1 hari itu, ada kebarangkalian perkara tersebut akan berlaku semula, yang mana pengeluaran ini kemungkinan besar akan dikawal dan diberikan kebenaran untuk mengeluarkan kepada mereka yang benar-benar memerlukan ataupun mereka yang benar-benar tidak ada pendapatan ataupun yang hilang pekerjaan. Saya melihat kemungkinan besar perkara tersebut tidak mustahil akan berlaku. Setakat ini masih tidak ada sebarang pengumuman, tetapi macam saya katakan tadi, kesukaran daripada penambahbaikan untuk Citra ni memperlihatkan kemungkinan besar ada perkara-perkara lain yang akan berlaku, serta saya juga yakin kemungkinan besar akan ada penambahbaikan bagi bantuan yang lain, dan juga tidak mustahil akan ada mungkin BKP 2.0 dalam masa yang terdekat barangkali, ataupun akan disambung sehingga ke tahun hadapan, serta juga bantuan-bantuan yang lain. Tetapi saya merasakan dalam masa terdekat ini juga akan ada mungkin bantuan yang tidak terlalu besar, tetapi memfokuskan kepada golongan tertentu. Seperti yang saya katakan tadi, untuk BKP kemungkinan besar akan ada penambahan dalam masa terdekat jika dilihat daripada situasi semasa. Jadi apa-apa pun kita berharapkan agar ada orang kata khabar yang gembira, khabar yang baik, dan semua mereka yang berharap untuk Citra ditambah baik sehingga ke RM10,000, saya harapkan kita semua berdoa semoga semua urusan ini dipermudahkan, kerana jika diwujudkan pengeluaran baru dan bersyarat dan berkriteria, sebenarnya agak sukar untuk orang kata justifikasi nak kenal pasti siapa yang benar-benar layak. Malah ada yang seperti Citra dulu, ada yang layak tetapi tidak dapat diluluskan untuk membuat pengeluaran untuk daripada skim KDBSP masa Citra dahulu. Jadi harap dan juga harapan saya adalah skim yang sedia ada, iaitu Citra ini ditambah baik sehingga ke RM10,000. Okey, jadi saya harap apa yang dikongsikan hari ini dapat didengari, walaupun keputusan mungkin sudah ada, ataupun walaupun mungkin kerajaan juga sedang menunggu keputusan, orang kata sedang menunggu dan masih lagi belum membuat keputusan, melihat kepada proses pelan pemulihan negara, transition dia bagaimana dan sebagainya. Tetapi harapan daripada rakyat, terutama sekali daripada pengeluar-pengeluar Citra, mengharapkan ada penambahbaikan sehingga RM10,000. Jadi sama-sama kita doakan semoga doa kita ini akan dimakbulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi itu saja sedikit perkongsian berkenaan dengan isu-isu yang timbul sedikit dalam tempoh kita menunggu sehingga Belanjawan 2022, dan insya-Allah jika ada sebarang perkembangan terbaru saya akan berkongsikan kepada anda semua. Bagi mereka yang ada sebarang persoalan ataupun sebarang masalah, anda boleh utarakan di ruangan YouTube ataupun di ruangan Facebook saya, dan insyaAllah saya akan cuba sebaik mungkin untuk membalas komen dan juga persoalan anda. Itu saja pada hari ini. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.